Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Kemas. Jadi, untuk video kali ni kan, saya nak terangkan tentang sistem limfa. Jadi, sebab ramailah yang tak faham lagi tentang sistem limfa ni. Dia baca faham, tapi dia tak dapat nak kaitkan antara sistem peredaran darah dengan sistem limfa. So, korang kena tahu satu benda lah. Jadi, saya nak bagi tahu something dan nak bagi kita mudah kan, sebab apa, cara saya mengajar ni ialah easy peasy. Maknanya kalau kamu dengar tu, oh macam tu punya, macam tu. Jadi as easy as I can. Saya terangkan Okey, jadi kalau kita tengok dalam gambar rajah yang saya lukiskan ni, yang ni adalah sistem peredaran darah kan, dan kita tahu sistem peredaran darah ni kerjanya ialah dia mengangkut, nak mengangkut apa? Dia mengangkut nutrien. Banyak kerja dia, mengangkut nutrien, dia mengangkut oksigen, karbon dioksida, bahan kumuh. Bahan kumuh tu ialah karbon dioksida lah. Okey, ada urea, amonia dan banyak lagi benda yang nak dihantar ke seluruh badan. Dan kita tahu organ utama dalam sistem peredaran darah ialah jantung. That's why kita punya darah ni ada yang laju, ada yang slow macam tu. Okey, so kalau untuk sistem limfa yang kita baca dalam buku tu, dia kerjanya hasilkan antibody, dia angkut lemak, which is macam mana dia angkut lemak? Iaitu kalau kita tengok pada bab 6, ini untuk KBSM bab 6 tingkatan 4 kita belajar nutrisi. Jadi kita belajar macam mana dia menyerap makanan tu ialah melalui villus, iaitu ada satu laluan kita panggil sebagai laktil. Okey, jadi laktil tu sebenarnya adalah salah satu komponen dalam sistem limfa. Okey, jadi sebenarnya bila diorang ni combine together, maka complete lah kita punya sistem peredaran. Kenapa lah agaknya macam tu? Okey, jom kita tengok untuk video yang seterusnya. Okey. Jadi daripada video yang korang nampak ni, kan, kat sini saya dah ada tulis dah apa perbezaan antara bendala sel dan bendala limfa. Sebab ini antara tajuk crucial yang ramai confuse. Kan? Dia dah belajar, lepas tu dia lupa. Dia belajar, dia lupa. Biasalah tu. Tapi yang ni saya nak bagi satu tips easy peasy yang bagi kita faham untuk konsep bio lah. Jadi dalam biologi, bila kita belajar, kita kena faham satu benda, iaitu kena tahu konsep. Okey, bila kita tahu konsep, barulah kita boleh faham the whole thing dan barulah kita boleh hafal. Okey, ingat, kalau bio ingat konsep terlebih dahulu. Baik, gambar yang saya lukiskan ni adalah sebahagian daripada arteri, arteriol, kapilari darah dan juga venule serta vein ataupun vena. Jadi ini hanya gambaran saya putuskan je lah. Saya lukiskan macam ni kan. Okey, jadi gambar ni menunjukkan yang darah kita, jantung kita ni dia pump darah. Kalau korang kenal 3 toncet ni namanya ialah aorta. Kan? Jadi aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia. Dia pump darah pergi ke mana? Pergi ke arteri. Jadi bila jantung pump darah pergi ke arteri, tekanan darah kita adalah tinggi dalam arteri. Okey, sebab itulah kita punya arteri ni dia ada dinding yang tebal, berotot dan juga limen yang kecil ataupun lumen yang kecil. Okey, lepas tu bila darah tu bergerak laju, just imagine dekat sini ada satu lagi bahagian iaitu kita panggil sebagai arteriol. Arteriol ni sebenarnya arteri, cumanya saiznya lebih kecil daripada arteri. Jadi kalau kita tengok kapilari darah, dan kita semua tahu kapilari darah ni dia punya diameternya sangatlah kecil. Kan? Diameternya kecil kalau nak dibandingkan ataupun nak dibayangkan, bila kita bayangkan diameter untuk kapilari darah ni ibarat macam ni. Bila dia punya besar dia punya luas, keluasannya hanya boleh dilalui oleh satu hemoglobin saja. Nak bayangkan betapa kecilnya kapilari darah ni. Hemoglobin ni adalah kita punya eritrosit ataupun sel darah merah. Okey. Jadi just imagine kat sini arteriol ni daripada lubang ataupun laluan yang lebih besar nak masuk ke laluan yang lebih kecil. Dekat mana kapilari darah? Dekat sini. Ni kapilari darah. Okey. Yang kamu nampak yang ni ruang-ruang ni kan. Itu kita panggil sebagai ruang antara sel. Yang ni yang smiley ni sel badan. Jadi ni ruang-ruang antara sel. Logik lah kan, ruang antara sel. Ini ruang antara sel ni. Okey. Alright. Sekarang what happen bila ada satu tekanan yang tinggi, you just imagine macam kita punya salur darah ni macam jalan raya. Jadi darah kita ni ibarat macam kereta lalui, ada bas, ada motosikal. Jadi diorang pun nak lalu. So just imagine tau, daripada jalan yang besar dan dengan laju yang tinggi, tiba-tiba diorang kena squeeze in masuk dalam jalan yang kecil.
Kau bayangkanlah kan, dengan lori dengan tu kemai laju. Tapi tiba-tiba kena masuk kat dalam satu jalan yang kecil. So apa yang diorang kena buat? Maka kat sinilah terhasilnya satu tekanan. Kita panggil tekanan tu sebagai tekanan hidrostatik. So bila tekanan hidrostatik tinggi ni, maka akan adalah apa sahaja darah yang duduk dalam salur darah ni, dia akan termasuk dalam ruang. Ruang mana? Ruang antara sel yang saya sebutkan tadi. Ruang antara sel yang saya sebutkan tadi. Semua? Adakah semua darah akan terturas keluar masuk dalam ruang antara sel? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana bila tekanan hidrostatik tinggi di hujung arteriol, kan? Maka dia akan memaksa darah untuk terturas ke ruang antara sel. Kecuali ada ada 3 mak nenek ni. 3 mak nenek ni dia tak terturas keluar. Kenapa? Sebab dia besar. Jadi eritrosit besar. Eritrosit sel darah merah besar. Platelet untuk bekukan darah besar. Lepas tu protein plasma pun besar. Nama pun protein besar. Jadi diorang tak lepas nak terturas pergi ke ruang antara sel. Walaupun tekanannya tinggi gila. Okay. Jadi semua yang saya sebutkan selain daripada 3 ni semua akan terturas keluar pergi ke ruang antara sel. Tujuannya untuk apa? Untuk membasahi sel ini. Dia nak membasahi sel-sel yang ada ni lah ya anak-anak sekalian. Membasahi. Tujuan kenapa? Sebab dia nak angkut. Kan dalam darah kan ada apa? Ada oksigen, ada nutrien kan. So dia nak bagilah dekat sel-sel ni. Okay, logiknya gitu. Logiknya gini. Kalau katakanlah kau bawa makanan, lalu kat kapilari darah. Kau nak pergi kat rumah orang ni, tapi kau tak boleh nak keluar. Macam mana? Nak campak kan? Tak boleh. Maka kau kenalah keluar, pergi kat rumah orang tu, ketuk makcik. Ni gula. Gitu. Ni oksigen ya makcik. Macam tu kan. Pergi kat orang tu pun rumah. Lepas tu kalau makcik tu nak buang sampah, dia buang sampah juga. Melalui jalan yang sama, iaitu dekat cecair ataupun darah yang dah terturas dekat ruang antara sel. Okey, sekarang first of all, bila darah tu dia dah pergi masuk ke dalam satu tempat yang baru, namanya ialah ruang antara sel. Nama darah tu bukan lagi darah. Nama darah tu bukan lagi darah. Nama dia ialah, dia dah tukar jadi bendalir tisu. Mana bendalir tisu aku? Ni. Dia dah jadi bendalir tisu ataupun bendalir intestis. Nampak tak? Sebenarnya dia adalah darah. Kan sebenarnya bendalir tisu ni darah. Tapi bila darah tu dia dah terkeluar masuk ke ruang antara sel, nama dia bukan lagi darah. Nama dia dah jadi bendalir tisu ataupun bendalir intestis. Macam gitu. Okey. Jadi sama jugalah macam korang pergi London tukar daripada Fatimah jadi macam tu kan. Jadi Sally ke kan. Daripada Salman jadi Sally. Tukar nama pergi London contoh. Okey, lepas tu daripada 90% kan, bendalir tisu tu dia akan kembali ke pangkal jalan, iaitu dia akan kembali ke venule juga. Dia akan kembali ke venule. Namun lagi 10% sesat di tengah jalan, tak jumpa jalan keluar. Yang 10% tu nanti dia akan lalu dekat jalan yang lain. Ni kita punya jalan alternatif. Ini kita panggil sebagai kapilari limfa, di mana nanti yang 10% tu nanti dia akan dimasukkan lalu masuk ke dalam salur limfa. Maka tadi yang masuk tadi siapa? Bendalir tisu kan, bendalir intestis. Namun bila dah masuk dalam kapilari limfa, nama dia bukan lagi bendalir tisu, nama dia dah tukar dah. Nama dia akan jadi limfa ataupun bendalir limfa. Kau nampak? Tukar nama. Kau duduk tempat lain dah tukar nama. Hari ni kat Malaysia nama dia Fatimah. Lepas tu pergi London nama dia Sally. Pergi Pakistan nama dia Pakistan tak nak lah. Okey, pergi Afghanistan tak nak juga. Okey, pergi dekat Rusia nama dia Robert. Contoh kan, nama dah berubah. Sebab apa? Tempatnya berubah. Okey. Jadi kenapa agaknya 90% boleh kembali ke pangkal jalan? Kerana tekanan hidrostatik ni adalah tinggi dekat mana? Dekat ruang antara sel. Dia punya konsep sama dengan sini. Bila tekanan hidrostatik tinggi dekat ruang antara sel menyebabkan mereka akan terturas semula masuk ke dalam venul. Boleh? Dan akhirnya dia akan ada laluan nak pergi ke jantung. Dan juga ada struktur-struktur pada sistem limfa. Okey, so macam mana nak masuk jantung? Apa struktur sistem limfa? Nanti kita tengok untuk video yang kedua pula. Okey?